Baiklah, insyaAllah pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita bagi kelas yang sebelum ni. Sebelum ni kita dah membincangkan berkaitan dengan prinsip Archimedes dari segi konsep prinsip Archimedes. Okay, pada hari Jumaat yang lepas kita bincang berkaitan dengan daya apungan, takrifan bagi daya apungan. Kemudian kita dah lihat prinsip Archimedes. Okay, faktor-faktor ataupun kuantiti fizik yang terlibat dalam prinsip Archimedes. Okay, bagaimana, dan kita juga bincang pada hari Jumaat yang lepas adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip ataupun aplikasi prinsip Archimedes dalam kehidupan harian kita, dalam kapal selam, penggunaan pinsul dalam kapal, penggunaan hydrometer untuk mengukur ketempatan cecair, dan juga bagaimana belon udara panas boleh dinaikkan dan juga diturunkan. Okay, itu adalah merujuk kepada aplikasi-aplikasi yang melibatkan kepada prinsip Archimedes. Okay, jadi pada hari ini insyaAllah kita akan cuba melihat kepada penyelesaian masalah yang melibatkan kepada prinsip Archimedes. Okay, penyelesaian masalah untuk prinsip Archimedes ni dia agak luas. Dan mungkin banyak soalan-soalan kebat yang boleh ditanyalah kepada calon-calon SPM nanti. Okey, sebelum kita menyelesaikan masalah, kita kena lihat semula beberapa perkara yang kita telah pelajari sebelum ini. Pertama adalah berkaitan dengan daya apungan. Okay, apabila satu objek berada dalam satu bendalir, daya apungannya adalah sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Okey, ini awak kena ingatlah setelah kita telah bincang pada hari Jumaat yang lepas. Daya apungan bagi satu objek yang berada dalam satu bendalir adalah sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Di mana berat tersebut kita dapat dalam rho Vg. Okey, sebab asalnya berat adalah sama dengan mg. Okey, di mana m adalah sama dengan rho v. Okey, kita masukkan m dalam equation persamaan ini, maka kita akan dapat berat adalah sama dengan rho Vg. Ini berat cecair yang disesarkan. Okey. Yang kedua, apabila suatu objek terapung pegun. Okey, terapung pegun dalam satu bendalir. Okey, ni terapung pegun. Maksudnya berat berat objek dan juga daya apung adalah sama. Okey. Daya apungan adalah sama dengan berat objek. Di mana berat objek tadi adalah sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Okey, ini dua kes yang memainkan peranan yang sangat penting dalam kita menyelesaikan masalah yang melibatkan kepada prinsip Archimedes dan daya keapungan. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Okey, rajah 2.41 menunjukkan garis L. Okey, garis L yang ada pada boat ni, speedboat ni ada garis L kat bawah ni. Isipadu boat yang di bawah paras tersebut ialah 2.8 meter padu. Okey, maksudnya isipadu boat ni adalah isipadu yang tenggelam lah. Isipadu boat yang tenggelam. Isipadu yang berada di bawah paras L ini adalah bersamaan dengan 2.8 meter padu. Okey, itu maksudnya isipadu yang disesarkan. Isipadu objek yang tenggelam, isipadu boat yang tenggelam adalah 2.8 meter persegi. Dan isipadu objek yang tenggelam adalah sama dengan isipadu bendalir yang disesarkan. Itu kena ingatlah. Ya. Okay, jisim boat adalah 600 kg. Okey, pemaklumat yang kita ada. Dan dalam soalan kita ada ketempatan cecair, ketempatan air ada 1000 kg meter padu per meter padu. Kemudian ada pecutan graviti di mana nilai G bagi awak adalah bernilai 9.81 meter per saat. Okey, ada juga adalah isipadu boat yang berada dalam air adalah bersamaan dengan 2.8 meter padu. Manakala jisim boat M adalah bersamaan dengan 600 kg. Okey, ini maklumat-maklumat yang telah diberikan kepada awak lah. Okey, berapakah berat muatan maksimum? Okey, berapakah berat muatan maksimum yang boleh dibawa oleh boat itu? Okey, maksudnya kalau berat muatan maksimum ni dia tidak boleh lebih daripada garis L.
Tak boleh lebih daripada garis L ni lah. Kalau lebih daripada garis L ni maksudnya muatan tu berlebihan dan boleh menyebabkan bot ni boleh tenggelam. Okey. So, berapakah berat yang kita nak cari? Saja berat bot sama dengan apa? Okey, rumus yang kita nak gunakan, rumus apa kita nak gunakan ni? Rho V, Rho VG. Okey, kita nak gunakan rumus. Rumus-rumus yang kita boleh gunakan apa? Daya tujah adalah sama dengan Rho VG. Rho VG. Okey. Dia nak cari berapakah berat muatan. Okey, berapakah berat muatan? Okey, berat muatan maksimum. Okey, dia nak berat muatan maksimum. Berat muatan ni tak termasuk dengan kapal lah lagi. Tak termasuk dengan kapal lagi. Okey. Jadi berat bot sama dengan apa berat bot? Berapa berat bot? Kita cari berapakah berat bot? Berat bot berapa? 600. Berat bot. Ni 600 kg ni dia punya jisim. Kan? So berat bot adalah sama dengan mg. Tak, berat bot. Jisim lain, berat lain. Okey. Berat ni adalah hasil darab, jisim dan juga pecutan graviti. Okey, jadi dia berapa? 600 darab dengan 9.81. So bersamaan dengan 5,886. 5,886. 600 darab 9.81. Okey. Newton. Newton. Okey. So dapat kat situ dia punya berat bot. Okey. So sekarang berat apa kita nak cari ni? Nak cari berapakah muatan maksimum. Muatan maksimum. Okey, kita cari pula daya tujah dia. Kita cari daya apung. Kita cari daya apung. Okey, sekarang kita dah ada berat bot Kita dah ada berat bot. Kita dah ada berat bot. Okey. Kemudian kita dah ada. Kita nak cari daya tujah. Daya apung. Daya apung adalah sama dengan Rho VG kan? Kenapa nak cari daya apung? Okey, dia macam ni. Okey, daya apung ke atas kan? Daya apung ke atas. Kemudian, daya yang tidak ke bawah ni, apa yang ada? Ada berat bot. Dicampurkan dengan berat muatan. Berat muatan. Okey. Okey, ke bawah ni ada dua daya Satu berat bot, satu lagi berat yang disebabkan oleh muatan dia. So dia akan sama dengan daya apungan. Are you okay? Boleh tak ni? Sebab sekarang ni dia terapung. Okey, cikgu. Terapung maksudnya daya apungan adalah sama dengan berat. Kan? So berat sekarang ni merujuk kepada apa? Berat yang ada pada kapal dan juga berat muatan nanti. Okey. So kat sini berapa dia punya daya tujah, daya apung dia? Rho yang berapa? 1000. Rho ni merujuk kepada apa? Siapa yang akan sesar nanti? Yang akan tersesar nanti adalah air. So isi padu ketumpatan air. Okey. Darab dengan berapakah isi padu yang maksimum yang boleh kapal tu tenggelam? 2.8. Okey, berapa nilai G? 9.81. Okey, kira berapa daya padu daya apungan dia? Tekan kalkulator. 1000
darab 2.8 darab 9.8 sah 1. Okey, so 2, 7, 468 Newton. Okey, jadi kita nak cari sekarang ni adalah berat muatan kan? Okey, sekarang kita tahu daya apungan adalah sama dengan berat bot dicampur dengan berat muatan. Okey. Oleh itu, berat muatan adalah sama dengan daya apungan tolak dengan berat bot. Okey, daya apungan tadi kita kira 27,468 Newton tolak dengan berat bot 5,886 Newton. Jadi, berapakah dia punya berat muatan maksimum? Tolak 5,886 dapatlah 21,582 Newton. Okey. Itulah jalan paling mudah. Faham tak? Ada soalan nak tanya? Ya. Berat muatan tu macam mana? Oh, berat muatan ni macam mana? Okey, contohnya dalam tu ada bot kosong. Kosong bot tu. Muatan ni apa? Awak masuk dalam tu. Awak tu muatan lah. So berapa banyak kalau jisim awak, kalau berat awak 200 Newton, maksudnya ada lebih kurang berapa orang? 11 orang boleh. Mana pula contohnya awak, berat awak takkan 200 Newton kan? Jisim awak 50 kilogram. 50 kilogram. Jadi berat sama dengan berapa? Contoh contoh 50 darab 9.81. 490. Berat awak adalah 490.5 Newton. Jadi dalam kapal ni berapakah orang yang boleh masuk yang sama berat dengan awak? Jadi 21582 bahagi dengan 490.5. Okey, berapa orang? 21582 bahagi 490. Okey, 44 orang boleh masuk. Ni maksudnya 44 orang tu adalah muatan. Tu dari segi orang. Dari segi benda, nak letak kotak ke, nak letak box, box lah kan, kotak kan. Bahan-bahan lain lah. Tu maksud berat muatan. Faham tak? Faham. Okey. Usah panjang penjelasan dia. Okey, sekejap lagi soalan nombor 2. Contoh soalan yang kedua. Okey, gambar foto 2.8 menunjukkan sebuah raket terapung di laut. Okey, kata kunci dia kat sini adalah terapung. Okey, kalau terapung ni maksudnya daya apungan akan sama dengan berat objek. Okey, jisim raket itu ialah 50 kilogram. Okey, ni jisim dia. 50 kilogram ni adalah jisim. Dan ketempatan air laut ialah 1080 kilogram. Ini adalah dia punya ketempatan rho, ketempatan air. Okey, berapakah berat raket itu? Berapakah berat raket itu? So nak cari berat macam mana? Nombor A, berat adalah sama dengan W sama dengan mg. Okey, berat sama dengan mg. Jadi berapa jisim dia? Dalam soalan, jisimnya adalah 54 kilogram. Berapa nilai G yang diberikan kepada awak? 9.81. Jadi berapakah berat dia? 259.74. Lajunya. Mesti tengok dalam buku teks terus ni. Bagus Adli. Kita tadi tu. Adli dah standby Ya, dah tu. kira dah Dia dah standby standby. dah laju tu. 529.74 74 unit Newton. Newton.
Why, man? Okey. Seterusnya bandingkan berat rakit itu dengan berat air laut yang disesarkan. Okey. Macam mana berat air laut dengan berat air yang disesarkan? Apa awak punya penjelasan? Berat rakit sama dengan berat air yang disesarkan. Okey. Berat rakit dan juga berat air laut yang disesarkan adalah sama. Kenapa? Okey, sebab kata kunci kat sini kita jumpa adalah terapung. Okey, mana nota yang awal tadi? Dan berat daya apungan adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Betul tak? Okey, jadi apabila dalam kata terapung ni, daya apungan adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Berat air yang disesarkan adalah sama dengan berat objek. Ya. Buku teks tu tengok muka surat 76. Okey. Daya apungan adalah sama dengan berat objek dan juga daya apungan adalah sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Okey, bagi apa ni? Bagi kes apa? Bagi kes objek yang terapung. Terapung pegun. Okey, C. Hitungkan isi padu air yang disesarkan oleh rakit itu. Okey, yang C ni kalau kita nak selesaikan sebab nak dapat isi padu, daya apungan adalah sama dengan rho VG. Okey, daya apungan kita dah kira berdasarkan kepada berat rakit. Kita tahu berat rakit adalah sama dengan berat cecah air laut yang disesarkan. Buka pula. Air laut yang disesarkan. Okey, jadi kat sini FB ni daya apungan adalah sama dengan 529.74 Newton. Okey, rho adalah merujuk kepada ketumpatan 1880. V yang kita nak cari, V adalah merujuk kepada isi padu air yang disesarkan. Okay, G adalah 9.881. Jadi V adalah sama dengan 529.76 bahagi dengan 1080 darab dengan 9.81. Okey, jadi isi padu isi padu ni adalah bersamaan dengan lambat ni tengah kira tu. 0.05 tu. Okey, 0.05 meter padu. Okey, ini adalah isi padu air laut yang disesarkan oleh rakit ni. Okey, kalau saya tanya berapakah isi padu rakit yang tenggelam? Apa jawapan dia? Berapakah isi padu rakit yang tenggelam? 0.05. Okey, so isi padu rakit yang tenggelam adalah bersamaan dengan 0.05 meter padu. Kenapa? Kerana isi padu air yang disesarkan adalah sama dengan isi padu objek yang tenggelam. Okey. Ada soalan nak tanya? Jelas. Tak ada. Alhamdulillah. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Buku soalan ni tak ada dalam buku teks. Okey. Soalan satu, keluar pula jawapan. Okay, Raja satu menunjukkan satu bongkah kayu yang dimasukkan ke dalam air. Okay, berat bongkah ialah 4.5 Newton. Dan isi padu bongkah ialah 5 darab 10 kuasa negatif 4 meter padu. Berdasarkan perhitungan yang sewajarnya, tentukan gerakan bongkah itu. Bongkahnya bergerak ke mana? Dah dapat jawapan? Ui, lajunya. Okay, apa yang kita ada? Berat bongkah. Berat bongkah adalah sama dengan 4.5 Newton.
Okey, isi padu bongkah. Isi padu bongkah ni V dia. V adalah bersamaan dengan 5 darab sifar, 5.0 darab 10 kuasa negatif 4 meter padu. Okey, berdasarkan tentukan gerakan bongkah itu. Maklumat yang diberikan, ketepatan air dan juga percutan graviti. Okey. So kita dah tahu berat bongkah ke bawah kan. Bongkah bertindak, berat bertindak ke bawah. Berat bongkah 4.5 Newton. Okey, kita kena cari apa? Daya apungan. Cari daya apungan. Macam mana nak cari daya apungan? Apa rumus dia? Daya apungan adalah sama dengan rho Vg. Okey, so daya apungan adalah sama dengan rho Vg. Okey. Apa yang tersesar? Yang tersesar adalah air. So berapa ketepatan air? 1,000. Okey, isi padu mana kita nak ambil? Isi padu bongkah lah. Sebab kita tahu isi padu bongkah adalah sama dengan isi padu air yang disesarkan. Dia sama. So 5.0 darab 10 kuasa negatif 4. Berapa nilai G? 9.81. Okey, kira berapa daya apungan yang dapat ni? 4.905. 9.091 lah. 4.91 Newton. Okey, daya tujah ke atas, daya apungan yang kita dapat ke atas ialah 4.91. Okey, jadi mana daya yang besar? Berat ke daya apungan yang besar? Berat. Sel pula berat. Daya Dia tenggelam. apungan. Daya berat. Tenggelam. Tengoklah, berat sama dengan 4.5 Newton. Daya apungan dia adalah sama dengan 4.91. Mana yang besar? Daya apungan. Daya apungan lebih besar daripada Berat. berat. Okey, daya apungan lebih besar daripada berat, apa berlaku? Apa? Dia bergerak ke atas ke bergerak ke bawah? Ke atas. Jadi, tentukan gerakan bongkah tu. Tentukan gerakan. Apa nak tulis? Bongkah bergerak ke atas. Okey, bergerak ke atas. Ada pecutan ke tak ada? Dengan satu pecutan. Okey, tengok ayat dalam buku teks. Ayat dalam buku teks tu ada muka surat 70. Tengok buku teks tu, ayat surat 70. Situasi yang ketiga. Yang warna pink tu, situasi warna pink. Dalam buku teks. Okay, objek bergerak ke atas dengan pecutan. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan 3 biji bola yang terapung di atas permukaan air. Bandingkan ketempatan bola P, Q dan R. Okey, sekarang ni cecair ni sama. Okey, cecair sama. Yang ni tak belajar prinsip Archimedes pun awak tahu ni. Mana yang tenggelam banyak dia akan kurang. Mana yang tenggelam banyak dia adalah tumpat. Lebih tumpat. Okey, kalau tenggelam sedikit dia adalah kurang tumpat. Syaratnya apa? Syarat mesti cecair dia sama. Syarat dia mesti cecair dia sama. Kalau cecair berbeza, kita tak boleh nak assume. Kalau cecair dia berbeza, kita tak boleh assume. Lebih dalam tu dia lebih banyak tenggelam tu lebih banyak tenggelam dia lebih tumpat. Kita tak boleh assume macam tu. Kita kena tengok dari segi ketumpatan cecair pula. Ya. Sekarang ni kesnya adalah cecair dia sama. Jadi apabila cecair sama, kita tengok kalau dia banyak tenggelam, banyak yang tenggelam tu maksudnya dia lebih tumpat lah. Jadi yang ni tak belajar. Yang ni belajar masa form 1 ni. Jadi ketumpatan apa yang besar? Ketumpatan R lebih besar daripada ketumpatan
ketumpatan P. P lebih besar daripada ketumpatan Q. Q. Okey. Ini kalau kita nak terangkan dari segi prinsip action berdiri, inilah berat objek sama dengan berat air yang disesarkan. Okay. Berat objek sama dengan berat air yang disesarkan. Kalau banyak tenggelam, maksudnya banyak air yang disesarkan. Jadi berat objek adalah tinggi. Okey, rajah soalan yang seterusnya. Rajah 3 menunjukkan sebuah hidrometer yang terapung di dalam sebuah cecair. Nyatakan hubungan antara berat hidrometer dengan berat cecair yang disesarkan. Apa hubungan yang pertama ni? Nah, Hadif. Senyap dah, Hadif. Nyatakan hubungan antara berat hidrometer dengan berat cecair yang disesarkan. Samalah. Berat hidrometer adalah sama dengan berat cecair yang disesarkan. Sama. Sebab apa? Kan hidrometer ni kita masukkan dalam cecair kan untuk kita mengukur ketumpatan cecair. Kalau cecair ni, kalau hidrometer dimasukkan dalam cecair yang kurang tumpat, maka hidrometer ni akan lebih tenggelam. Jika hidrometer dimasukkan ke dalam cecair yang ketumpatannya tinggi, apa yang berlaku kepada paras hidrometer? Hidrometer kurang tenggelam ataupun lebih kuranglah yang tenggelam. Nampak lebih terapung lah. Okay. B. Mengapakah nilai bacaan adalah kecil pada bahagian ujung atas batang hidrometer tu? Tengok ke atas. Bacaan ke atas ni kecil. Bacaan ke bawah tinggi. Kenapa? Okay, sebab kalau dapat ke atas ni, dia tenggelam banyak, betul tak? Kalau tenggelam banyak, ketumpatannya rendah. Nombor yang ditunjukkan pada skala yang ada pada hidrometer ni adalah merujuk kepada ketumpatan. Okay. Kalau tenggelam banyak, maksudnya cecair tersebut ketumpatannya rendah. Kalau hidrometer ni tenggelam sedikit, maksudnya ketumpatannya adalah tinggi. Okay. Dalam cecair yang kurang tumpat, hidrometer terapung dalam aras rendaman yang lebih dalam. Supaya isi padu cecair yang disesarkan ada cukup besar untuk menghasilkan daya apungan yang dapat menyokong berat hidrometer. Pergi soalan yang keempat. Sekejap je kelas ni. Habis soalan dah ni. Okay, rajah 4 menunjukkan sebuah blok logam dengan isi padu 3.2 darab 10 kuasa negatif 4 meter padu. Yang digantung dari hujung seutas tali dan direndam sepenuhnya ke dalam air. Berapakah tegangan bagi tali itu? Okey, so apakah daya yang bertindak pada bongkah ni? Okey, pertama dia ada berat. Okey, dia ada berat. Yang kedua dia ada daya apungan. Dan juga dia ada tegangan tali. So maksudnya kat sini macam mana dia punya keadaan? Berat adalah sama dengan tegangan tali dicampurkan dengan daya apungan. Sebab arah daya apungan dengan tegangan tali tu arah dia sama. Okey, berat dia bertentangan dengan dua daya tersebut. Okey, soalan nak cari apa? Soalan nak cari T ni. Nak cari tegangan. Okey, so nak cari apa? Seterusnya, cari berat. Cari berat. Cari berat dulu. Cari ya. Okey, cari. Okey, cari berat logam. Macam mana nak cari berat logam? Macam mana nak cari berat logam? Okey, berat sama dengan rho Vg. Kan berat logam adalah sama dengan rho Vg. Berapa ketumpatan logam? Berat logam.
Jadi kalau berat logam, kita cari berat logam, nilai rho kat sini, ketempatan kat sini, kita kena gantikan dengan ketempatan logam. Berapa ketempatan logam? 9,000. Berapa isi padu logam? 3,2 darab 10 kuasa negatif 4. Berapa nilai G? 9.81. So, tekan kalkulator. Adli yang laju tekan kalkulator. Okey, 28.25 Newton. Okey, beratnya adalah 28.25 Newton. Ni berat logam. Berat logam. Okey, sekarang kita cari pula berapa daya tujah. Berapa daya apungan yang dikenakan oleh air. Okey, daya apungan yang dikenakan oleh air adalah sama dengan ketempatan air darab dengan isi padu. Isi padu mana kita nak guna? Isi padu tadilah. Isi padu air yang disesarkan sama dengan isi padu objek yang tenggelam. Okey, sebab objek tenggelam ni 3.2 termasukkan. Berapa ketempatan cecair? 1,000. Berapa dia punya isi padu yang tenggelam ataupun cecair yang disesarkan? 3.2 darab 10 kuasa negatif 4. Darab dengan 9.81. Okey, so dapat 3.14 Newton. Okey, so kita kembali kat sini. Kita kembali kepada rumus ni. Okey, so W adalah sama dengan T tambah dengan daya apungan. Jadi tegangan tali adalah sama dengan berat. Berat dia adalah 28, berat bongkah 28.25. Tolakkan dengan daya apungan ataupun daya tujah, daya apungan 3.14. Jadi tegangan tali adalah bersamaan dengan okay, 25.11 Newton. Okay, itu adalah dia punya tegangan tali. Cikgu, Okay. yang untuk cikgu cari daya apungan tu cikgu kan, daya tujah tu. Ni ke daya apungan ni. Okay. Sini ya. Kan rho air, ketempatan air 1,000. Lepas Okay. tu itu kan bukannya bagi isi padu blok logam ke cikgu? Okey. Isi padu blok logam lah. Sekarang ni kan blok logam ni dia tenggelam sepenuhnya. Okey, mana yang saya ceritakan sebelum ni. Okey, isi padu yang cecair yang disesarkan, isi padu cecair yang disesarkan kat sini, yang disesarkan air lah. Isi padu air yang disesarkan ni adalah sama dengan isi padu objek yang tenggelam. Isi padu logam yang tenggelam ni adalah 3.2 darab 10 kuasa negatif 4. Okey. Bongkah ni tenggelam sepenuhnya dalam air tu. Jadi kita nak dapatkan isi padu air yang disesarkan adalah sama dengan isi padu blok logam yang tenggelam. Mana nota kelas sebelum ni lah saya cakap isi padu cecair yang disesarkan adalah sama dengan isi padu objek yang tenggelam. Dia macam tu. Sebab tu sama. Sebab tu untuk yang logam ni, untuk berat logam saya gunakan isi padunya adalah 3.2 juga. 3.2 darab 10 kuasa negatif 4. Untuk saya cari daya apungan bagi yang dikenakan oleh air kepada blok logam ni pun saya gunakan isi padunya 3.2 darab 10 kuasa negatif 4. Kenapa? Okey, yang kat sini yang untuk berat logam kerana memang isi padu logam tu. Okey, dekat daya tujah ni kenapa saya guna 3.2? Sebab isi padu logam yang tenggelam adalah sama dengan isi padu cecair yang disesarkan. Ya cikgu. Terima kasih Jelas? cikgu. Okey. Ada lagi? Cikgu, Ya. berat pun sama dengan rho VG ya, cikgu.
Ya, berat pun sama dengan rho VG. Sebab kita tahu tadi, daya apungan adalah sama dengan berat objek. Okey. Daya apungan adalah sama dengan berat objek. Berat berat objek adalah sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Okey, nampak ni? Daya apungan adalah sama dengan berat objek. Berat objek adalah sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Sebab tu kita boleh guna juga dengan rho VG. Kenapa pula boleh jadi cikgu? Sebab W berat adalah sama dengan mg. M ni apa? M adalah hasil kalau kita belajar rho, ketepatan adalah sama dengan M per V. Jadi M adalah sama dengan rho V. Tu kita gantikan, dapatlah rho VG. Terima kasih cikgu. Cikgu, Ya. kenapa kalau ketepatan rendah dia tenggelam? Okey, kenapa ketepatan rendah dia tenggelam? Okey, saya akan jawab di hujung rancangan. Tak ada, saya akan jawab di hujung dia. Ya? Okey. Okey. Okey, praktis 2.5. Nyatakan prinsip Archimedes. Tak ingat kan? Saya bagi jawapan dah. Prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya dalam satu bendalih mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Okay, itu prinsip Archimedes. Okay. Daya apungan pula apa? Cari maksud daya apungan. Okay, nombor 2. Sebuah bot kecil menyesarkan 3.8 darab 10 kuasa negatif 11. Ni maksudnya V lah kan. So, menyesarkan. Dan unitnya menunjukkan kepada isi padu. So, kat sini adalah V isi padu. Hitungkan daya apungan yang bertindak ke atas bot. Nak cari daya apungan iaitu FB. Okay, kita tahu daya apungan adalah sama dengan rho VG. Okay, so masukkan sahaja dia punya nilai. Ketempatan 1050. Isi padu yang disesarkan adalah 3.8 darab 10 kuasa negatif 2. Darabkan dengan G 9.81. Point. 391.42. 42. Newton. Okey, soalan yang senang. Okey. Soalan yang ketiga. Rajah 2.42 menunjukkan satu bongkah berjisim. Okey, M dia jisimnya adalah bersamaan dengan 0.48 kg. Dengan isi padu V adalah bersamaan dengan 5.0 darab 10 kuasa negatif 4 meter padu. Dipegang di dalam air. Tentukan gerakan bongkah itu apabila dilepaskan. Kita tak tahu bongkah ni ke mana. Ke atas ke atau ke bawah. Sama juga dengan yang tadi. Apa yang kita kena cari? Pertama, cari berat. Cari berat apa? Cari berat bongkah. Macam mana nak cari berat bongkah? W adalah sama dengan mg. Okey. mg terus kita cari mg lah. So M-nya berapa? 0.48 kilogram darab dengan G 9.81. So bersamaan dengan 4.71 cikgu. berapa? 4.71 4.71
Newton. Okey. Lepas tu yang kedua kita cari daya apung. Daya apung adalah sama dengan rho V, rho VG. Okey. So berapa dia punya ketempatan cecair dia? 1000. Berapa isi padu? 5 darab 10 kuasa negatif 4. Berapa nilai G? 9.8. 4.91. Okey, 4.91. Okey, so kita tengok kat sini. Apa dia punya tu? FB lebih besar daripada berat. Betul tak? Betul. Okey, so apa dia punya tentukan gerakan? Bongkah kayu bergerak ke mana? Bergerak ke atas. Okey, bongkah kayu bergerak ke atas dengan satu pecutan. Okey. Senang ke susah? Senang saja kan? Praktis formatif pun bagi senang je soalan. Walaupun ada simbol otak tu. Kebat soalan ni. Okey. Ada apa-apa yang nak tanya untuk soalan yang ketiga? Cikgu, Okey. yang formula W sama dengan mg tu, M tu mesti kilogram cikgu? Ya, M tu mesti kilogram. Oh, kalau soalan bagi gram tukar dulu cikgu? Ya. Ya, cikgu. Listen. Apa-apa pun kalau unit-unit bagi kuantiti asas, tukar dulu kepada unit asas dia. Unit asas. Okey. Daya apungan adalah sama dengan rho VG. Okey, ni saya nak menjawab soalan Farah Hassan tadi. Di mana kenapa kalau kurang tumpat dia tenggelam banyak kan. Okey, kalau kurang tumpat dia tenggelam banyak. Okey, sekarang ni kita merujuk kepada bendali ataupun cecair lah. Cecair. Kalau cecair tu kurang tumpat. Apa situasi saya nak bagi? Situasi pertama. Situasi pertama. Situasi pertama air laut lah. Tak ada pula gambar sini Okey, ni air sungai. Kemudian ada air laut. Okey, ada kapal. Ni letaklah apa-apa. Bawa kotak Okey. Okey, untuk yang dalam sungai, isi padu kotak yang tenggelam besar. Isi padu dia. Tapi untuk air laut, isi padunya sedikit. Walaupun kotak, dua-dua kotak ni adalah kotak yang sama. Kotak sama jisim. Kotak sama jisim. Kotak yang sama. Kotak sama. So, bila kotak dia sama, apa yang akan berlaku kepada daya tujah? Daya apungan dia. Kalau kotak sama, maka apa yang kita cakap? Jisim dia sama. Okay, so apabila jisim dia sama, berat dia sama. Okay. Berat sama, maka dia akan cakap apa? Daya apungan akan sama. Okay, berat sama, daya apungan sama. Dalam kes ni, daya apungan sama. Apa yang berbeza? Ketumpatan. Okay, ketumpatan air laut lebih besar daripada ketumpatan air sungai. Okay, ketumpatan air laut lebih besar daripada ketumpatan air sungai. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, apa yang kita nampak? Isi padu
isi padu yang tenggelam dalam air laut kurang. Sepadu yang tenggelam dalam air laut kurang. Okey, kenapa jadi macam ni kan? Okey, kenapa jadi macam ni? Kerana kita tengok kat sini, macam mana nak terangkan? Kalau kita tengok kat sini. Okey, so apabila daya apungan sama, okey, ni sama kan? Ni sama, constant. G pun sama, constant. Okey. Daya apungan dah malar, kemudian nilai G pun malar. Nilai G sama. Okey, apa hubungan antara ketempatan dengan isi padu? Ya, kita pindahkan. Jadi ketempatan dia akan sama dengan 1 per V kan? Jadi hubungannya adalah berkadar songsang. Dan apabila dimasukkan dalam objek yang sama dimasukkan dalam ketempatan yang berbeza, maka isi padu objek yang tenggelam dan juga isi padu air yang disesarkan akan berbezalah. Kalau kita masuk dalam kawasan yang tumpat, isi padu ketempatan cecair itu besar, maka isi padu air yang akan disesarkan nanti akan jadi rendah. Sebab dia berkadar songsang. Okey. Boleh. Itu situasi. Ni Farah? Boleh. Jadi cikgu. Okey. Situasi yang berikutnya. Okey, daya tujar, daya apungan sama dengan rho VG. Okey. Situasinya berbeza kat sini. Satu jisim besar, satu jisim kecil. Okey, situasinya okey, contohnya ada bola lah. Dalam kolam ni, dalam kolam. Okey, dalam kolam yang sama. Okey, dalam kolam yang sama Buat dalam kolam yang sama. Okey, dalam kolam yang sama, satu bola terapung macam ni, satu lagi macam ni. Okey, dekat atas ni ada anak. Nah, dekat yang ni ada ayah. Okey, ada anak, ada ayah. Yang bola yang anak duduk dia tenggelam sikit. Kalau bola yang ayah yang duduk, tenggelamnya banyak. Okey, yang pertama apa beza kat sini? Beza dari segi jisim lah. Biasanya ayah jisimnya lebih besar daripada jisim anak. So, jisim ayah lebih besar daripada jisim anak. Okay, apabila jisim ayah lebih besar daripada jisim anak, maka daya tujah yang bertindak pada ayah adalah lebih besar daripada daya apungan yang bertindak pada anak. Okay, sebab apa? Sebab kalau jisim bertambah, daya apungan pun bertambah. Okey, so dalam kes ni kita merujuk dekat rumus ni. Okey, dia berada dalam kolam yang sama, maka apa yang kita constant kan? Ketempatan cecair dia sama. Nilai G pun dia sama. Okey, jadi daya apungan adalah berkadar terus dengan isi padu. Sebab tu kat sini kita nampak bola yang diduduk oleh ayah ni tenggelam dia banyak. Kenapa? Kerana daya tujah ayahnya kerana daya apungan ayahnya besar. Okey, daya apungan besar, maka isi padu yang tenggelam pun besar. Apa syarat dia? Syaratnya adalah dia punya ketempatan cecair dia sama. Okey, boleh?
Boleh cikgu. Boleh. Okay, ada apa soalan lagi nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Kalau tak ada, habislah perbincangan kita untuk soalan, antara bentuk-bentuk soalan lah. Antara bentuk-bentuk soalan yang boleh ditanya dalam prinsip Archimedes. Sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang boleh ditanya dalam prinsip Archimedes ni. Macam-macam yang boleh ditanya. Jadi awak kena betul-betul faham dan cuba buat banyak latihan lah yang melibatkan kepada prinsip Archimedes. Okay. Cikgu,